Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, anak-anak murid semua akan bersama dengan Ustazah Nur Zairinah Bakri, Guru Pendidikan Syariah Islamiyah SMKA Tun Perak dalam program Sehebat Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin bagi teknik menjawab mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiyah Kertas 1 dan 2. Semoga anak-anak didik yang bakal menghadapi SPM tahun 2020 iaitu tahun akhir pentaksiran KBSM ini dalam keadaan yang sihat dan diberkati oleh Allah SWT sentiasa. Sebelum itu, suka Ustazah ingatkan bahawa pendidikan syariah Islamiah ini termasuk dalam kumpulan mata pelajaran elektif pengajian Islam menengah atas. Mata pelajaran ini lebih meluas dan mendalam skopnya daripada mata pelajaran pendidikan Islam teras. Sukatan subjek ini termasuklah bidang akidah, sejarah perundangan Islam, usul fiqh, ayat-ayat hukum, hadis hukum dan fiqh. Baiklah, anak-anak murid yang Ustazah kasihi sekalian, untuk subjek pendidikan syariah Islamiah ini, ada berapa kertas ya murid-murid? Ya, betul. Jawapan murid-murid sekalian untuk subjek PSI ini ada 2 kertas yang wajib dijawab iaitu kertas 1 dan kertas 2. InsyaAllah Ustazah akan memulakan dahulu dengan teknik menjawab kertas 1. Bagi kertas 1, ianya terdiri daripada 40 soalan objektif dan murid-murid perlu menjawab atau menanda hitamkan jawapan yang betul untuk semua soalan yang telah disediakan. Antara cakupan atau taburan tajuk dalam kertas 1 yang diambil ialah 34 tajuk daripada 5 tajuk. Ini termasuk silibus tingkatan 4 sehinggalah tingkatan 5. Untuk skor A, murid-murid semua mestilah membaca kehendak soalan dengan teliti kerana 1 markah itu amat penting dan menyumbang 1 markah yang mutlak. Ingat ya murid-murid sekalian. Seterusnya murid-murid bukan perlu tapi wajib untuk membaca soalan hingga ke akhirnya. Jangan baca separuh terus nak jawab soalan. Ini mungkin akan menyebabkan kesilapan dalam memilih jawapan yang tepat. Murid-murid juga mestilah faham dan garis kehendak soalan untuk memudahkan murid-murid mencari jawapan. Soalan kertas 1 ini mempunyai pelbagai bentuk iaitu maksud, pernyataan, ayat, hadis dan susunan mengikut turutan. Seterusnya, murid-murid perlu peka pada helah atau gangguan dalam soalan seperti kecuali, bukan, tidak benar, larangan dan hikmah suruhan. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, setiap soalan objektif diikuti oleh 4 pelengkap. Hanya 1 jawapan yang betul dan 3 yang lain adalah distractor. Apa dia distractor anak-anak murid sekalian? Iaitu pengganggu dalam jawapan yang disediakan. Terdapat 2 cara untuk menjawab bentuk soalan ini. Pertama, mencari jawapan yang betul dan mengabaikan 3 distractor. Yang kedua, menganalisa semua alternatif dan menolak setiap distractor sehingga mendapat jawapan yang betul. Baiklah, kita lihat pula panduan menjawab soalan kertas 1. Untuk makluman anak-anak murid sekalian, pertama ialah cuba jawab semua soalan dan tinggalkan soalan yang sukar dahulu. Kedua, bulatkan nombor soalan yang tidak dapat dijawab. Ketiga, setelah itu kembali semula kepada soalan yang sukar yang telah dibulatkan tadi. Keempat atau yang akhir sekali, jika masih tidak dapat menjawabnya,
tekalah dengan jawapan yang paling mungkin sekali, bukannya dengan membaling dadu ya anak-anak. Contoh kita lihat soalan yang diberikan ini. Berikut adalah perbuatan yang boleh membatalkan iman kecuali di sini adalah salah satu daripada helah soalan. Jadi, bagaimana murid-murid cara nak cari jawapan yang tepat? Pertama, pastikan jawapan mana yang betul dan menolak distractor iaitu pengganggu dalam jawapan yang disediakan ini. A. Menghalalkan yang haram. B. Menyamakan Allah SWT dengan makhluk. C. Memohon sesuatu dari tempat keramat. D. Meragui hadis Nabi SAW. Distractor di sini ialah jawapan bagi A, B dan C. Jadi murid-murid boleh pangkahkan terus. Maksudnya A, B dan C bukanlah pilihan jawapan. Maka sudah tentu jawapannya adalah D, iaitu meragui hadis Nabi SAW. Kesimpulannya di sini, Ustazah nak ingatkan, penting ya anak-anak untuk kertas 1, anak-anak murid semua perlu menetapkan skor paling minimum iaitu 30 markah untuk mendapatkan A dalam subjek pendidikan syariah ini. Kerana perlu diingatkan, walaupun markah kertas 2, murid-murid mendapat 70 markah, tetapi jika kertas 1, murid-murid tidak skor dan mendapat markah 25 ke bawah, maka jangan bermimpi untuk mendapat A dalam PSI. Bukan mudah ya. Jadi, janganlah sambil lewa ketika menjawab kertas 1 ini. Ketahuilah wahai anak-anak murid sekalian, soalan kertas 1 adalah soalan berulang. Jika anak-anak murid membuat latihan soalan-soalan SPM sebenar tahun-tahun lepas, insya-Allah anak-anak murid akan jumpa banyak soalan yang hampir sama. Jadi tips untuk skor kertas 1, rajin-rajinlah buat latihan soalan SPM sebenar tahun-tahun yang sudah. Alhamdulillah, selesai untuk kertas 1. Kita beralih pula kepada teknik menjawab kertas 2. Bersedia ya anak-anak murid sekalian? Baiklah anak-anak murid yang Ustazah kasihi, soalan untuk kertas 2 adalah berbentuk subjektif. Masa yang diberikan untuk menjawab ialah selama 2 jam 30 minit. Masa yang cukup untuk menjawab kertas 2 ini. Gunakanlah sebaiknya ya anak-anak, bukan masa untuk tidur sahaja. Untuk soalan kertas 2 ini, terdapat 6 soalan yang disediakan, tetapi murid hanya perlu menjawab 5 soalan sahaja. Ingat ya murid-murid, ini penting kerana jika murid-murid tertinggal 1 soalan untuk dijawab, maka murid-murid telah kehilangan 20 markah secara automatik. Jangan melakukan kesilapan yang sebenarnya tak perlu dan atau tidak patut pun kita buat. Kita lihat pula pembahagian atau taburan soalan dan tajuk. Soalan 1 iaitu meliputi bahagian akidah, 4 hingga 5 tajuk. Soalan 2, perundangan Islam dan usul fiqh, 4 hingga 5 tajuk. Soalan 3, ayat hukum, 1 tajuk, mungkin dari tingkatan 4 atau mungkin dari tingkatan 5. Soalan 4, hadis hukum, 1 tajuk, sama juga macam ayat hukum tadi ya, mungkin diambil dari tingkatan 4 atau mungkin dari tingkatan 5. Soalan 5, fiqh, 4 hingga 5 tajuk. Soalan 6, campuran daripada mana-mana 2 bahagian kecuali ayat hukum dan hadis hukum. Maksudnya, boleh jadi campuran daripada soalan akidah, sejarah perundangan Islam, fiqh, atau mungkin juga termasuk usul fiqh. Anak-anak murid sekalian, di sini Ustazah ingin memberi pesanan ketika menjawab kertas 2. Baca semua soalan terlebih dahulu, garis di bahagian tepi kertas. Tapi untuk garis di bahagian tepi terpulang kepada murid sekalian ya. Jika rasa masa mencukupi, garislah
Jika tidak, tidak mengapa. Jangan disebabkan sibuk menggaris soalan tetapi lupa pula nak menjawab soalan. Tidaklah diwajibkan tetapi menyenangkan kalau kita menggariskan. Kemudian tulis kepala jawapan. Contoh ustazah akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Dan kalau boleh beri jawapan lebih daripada yang diminta adalah sangat digalakkan. Contohnya, jika soalan minta 2, berikan 3 atau 4 jawapan. Cara ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendapat markah penuh. Jawapan mesti dijawab dalam bentuk poin, kecuali soalan kebat holistik. Soalan kebat mungkin ustazah akan bincangkan di slot lain yang akan datang. Seterusnya kita lihat cara bagaimana menjawab dengan tepat soalan dalam bentuk poin. Cuba murid-murid lihat soalan yang diberikan. Keluarkan kepala jawapan, iaitu apa dia? Ya, pandai. 2 cara menghadapi musibah ialah yang pertama, buat poin sabar menghadapi dan poin yang kedua ialah tidak mudah berputus asa. Kita lihat pula apa kesilapan ketika menjawab soalan dalam bentuk poin. Murid-murid ada jawapan? Ya, jika dilihat di situ kesilapannya ialah menjawab dalam bentuk karangan dengan menulis kepala soalan sekaligus dengan isi jawapan disambung pula dengan poin yang kedua. Bukan tak boleh ya anak-anak, tapi ini akan menyebabkan pemeriksa sukar mencari jawapan kerana jawapan yang bersambung seperti ini. Seterusnya kita lihat bentuk-bentuk soalan yang biasa keluar, iaitu takrif, maksud atau pengertian. Untuk takrif, mesti dijawab berdasarkan buku teks ya anak-anak. Mesti ada clue, iaitu kata kunci. Contoh kata kunci, ad-din, iaitu cari hidup. Fitrah, iaitu semula jadi. Jika murid-murid menjawab maksud dari segi bahasa, kosong markah. Kerana untuk soalan maksud atau takrif ini, murid-murid mesti jawab dari segi istilah. Maksud lengkap, 2 markah. Tidak lengkap atau menggunakan ayat sendiri, 1 markah. Hilang maksud, maka kosong markah. Contoh soalan takrif atau maksud. Pengertian Islam sebagai ad-din membawa rahmat ialah 1 cara hidup yang lengkap, 1 markah. Meliputi semua aspek kehidupan manusia, 1 markah, termasuk akidah, ibadah dan akhlak, 1 markah. Jawab 1 keratan pertama sahaja akan dapat 1 markah. Jawab keratan kedua sahaja, maka murid-murid tidak akan dapat markah, iaitu kosong markah. Seterusnya kita lihat pula bagaimana cara untuk menjawab soalan perbezaan. Pertama, murid-murid digalakkan untuk membuat kotak atau tabel. Tahukah nak buat kotak? Boleh rujuk seperti dalam slide ini. Kedua, jawapan yang diberikan hendaklah setara. Dan yang ketiga ialah dari segi pemarkahan, iaitu markah hanya ada 4, 2 atau kosong sahaja. Tiada markah 3 atau 1 untuk soalan perbezaan. Ini bermakna jika pelajar memberi jawapan yang tidak setara, walaupun jawapan di kedua kotak adalah betul, pelajar tidak akan mendapat markah, iaitu kosong. Faham ya murid-murid sekalian? Masih boleh bertahan lagi? Kita masuk pula kepada bentuk soalan yang seterusnya, iaitu jika soalan minta nyatakan, sebutkan, berikan, jadi murid-murid hanya perlu memberi jawapan yang ringkas tetapi tepat. Contohnya dapat kita lihat soalannya, nyatakan 2 larangan yang terdapat dalam ayat di atas selain mengumpat. Jawapannya ialah
Anak-anak boleh cari jawapan? Dah dapat jawapan? Jawapannya ialah larangan mencela, larangan menghina, larangan mencari kesalahan orang lain. Nampak? Inilah contoh jawapan yang ringkas tetapi tepat. Okey, jika kita lihat pula soalan nyatakan dua perintah yang terdapat dalam ayat, bagaimana pula cara nak jawab? Okey, baik, sama sahaja macam yang kita jawab soalan sebelum ini, iaitu mulakan dengan perkataan perintah, iaitu seperti perintah berbuat baik kepada ibu bapa. Baiklah anak-anak murid, seterusnya jika soalan, huraikan, jelaskan, terangkan, minta pandangan atau hujah anda, jawapan murid-murid mesti ada. Yang pertama, isi atau fakta. Yang kedua, huraian atau contoh, menerangkan isi. Antara isi dan huraian mesti ada kata hubung seperti kerana, agar, bagi, untuk, seperti, supaya, atau kita akronimkan ke-6 perkataan ini menjadi KABUS sebagai memudahkan anak-anak mengingatinya. Anak-anak boleh juga letakkan kata hubung yang sama ataupun dengan. Cuba anak-anak lihat contoh soalan ini pula, iaitu contoh soalan huraian. Huraikan dua hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Jawapan mesti ada isi dan huraian. Contoh jawapan, isi atau fakta mengiktiraf bapa kandung dan lihat pula huraiannya, iaitu yang menjadi penyebab kepada kelahiran anak-anak. Kata hubung yang digunakan di sini ialah yang. Ingat ya murid-murid, jawapan kepada soalan yang memerlukan huraian ini mesti dijawab isi dan huraiannya sekali. Jika pelajar hanya menjawab isi saja, pelajar akan dapat 1 markah. Seterusnya kita lihat pula soalan tentang cara. Contoh soalannya, jelaskan 2 pandangan anda tentang cara membudayakan salam di sekolah. Cara menjawabnya ialah mengadakan kempen di sekolah-sekolah seperti kempen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, 2 markah. Memasang papan maklumat tentang hikmah memberi salam di laluan utama sekolah, 2 markah. Mengadakan aktiviti yang sesuai di sekolah, 0 markah. Kerana pelajar kena sebutkan apakah cara yang boleh mewujudkan cara membudayakan salam. Jika jawab mengadakan aktiviti sekolah sahaja, jawapan murid-murid adalah umum dan 0 markah. Soalan pendapat ulama, cara menjawabnya ialah murid-murid mesti ada ulama. Contohnya, Mujahid, Qatadah untuk dapat 1 markah. Dan pendapat ulama tersebut untuk mendapatkan lagi 1 markah. Kita lihat soalannya, huraikan pendapat ulama tentang maksud fima akhta'tum dalam memberi nasab anak angkat. Pelajar perlu menjawab, tadi Ustazah ada maklumkan kena buat apa dulu? Buat dulu kepala jawapan, iaitu pendapat ulama tentang maksud fima akhta'tum dalam pengurusan harta anak yatim ialah, menurut Mujahid, murid-murid akan dapat 1 markah. Maksudnya iaitu tidak sengaja menasabkan anak angkat kepada bapa angkat sebelum diturunkan ayat adalah tidak berdosa, murid-murid akan dapat lagi 1 markah. Soalan seterusnya adalah soalan berbentuk urutan atau susunan. Markah akan diberi selagi mana jawapan itu berada dalam tertib dan susunan.
Contoh soalan, jelaskan proses kejadian manusia menurut Al-Quran. Lihat jawapannya. Pertama, nutfah. Percantuman benih lelaki dan perempuan. Yang kedua, alaqah. Seketul darah. Yang ketiga, mudghah. Seketul daging. Dan yang keempat, izama, iaitu tulang. Anak-anak murid sekalian, sekarang kita masuk pula soalan hukum dan alasan. Hukum yang boleh dijawab ialah harus, wajib, sunat, haram, makruh, sah dan tidak sah. Hukum satu markah dan alasan untuk satu markah. Murid-murid kena ambil perhatian untuk menjawab soalan ini. Peraturannya ialah hukum betul tapi alasan salah dapat satu markah. Tapi kalau hukum salah, alasan betul, murid-murid tidak akan mendapat markah atau kosong. Contoh soalannya ialah, jelaskan hukum dan alasan bagi masalah berikut. Ahmad menyembelih ayam tanpa memutuskan urat wadajan. Cara menjawabnya ialah, cuba murid-murid cari sebentar jawapannya. Baik, dah dapat jawapan? Ya, betul. Hukumnya adalah sah. Alasan kerana memutuskan urat wadajan adalah sunat sahaja. Jelas ya murid-murid sekalian, jawapan hukum mesti disertakan sekali dengan alasan untuk dapat markah penuh. Baiklah anak-anak murid sekalian, kita beralih pula kepada soalan istinbat hukum. Bagaimana cara menjawab istinbat hukum? Digalakkan murid-murid menjawab dalam bentuk poin. Iaitu, poin yang pertama, berikan lafaz. Poin yang kedua, berikan maksud lafaz atau fi'il. Sekiranya satu perkataan, tuliskan fi'il. Sekiranya lebih satu perkataan, maka tuliskan maksud ayat ataupun lafaz. Poin yang ketiga, beri i'rab ataupun kaedah nahwu. Poin yang keempat, huraian lafaz iaitu yang menunjukkan suruhan, perintah atau larangan. Dan akhir sekali, poin yang kelima, hukum berdasarkan lafaz. Contoh soalan di bawah, huraikan kaedah ulama mengistinbat hukum dalam hadis di atas. Hadis atau ayat akan diberikan dan pelajar boleh rujuk dalam hadis atau ayat yang diberikan. Sebagai contoh soalan ini, murid-murid dapat lihat bagaimana cara menjawab istinbat hukum yang betul. Mesti ada lafaz, iaitu lafaz sinfanun min ahli nar lam arahuma. Maksud lafaz yang bermaksud dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Huraian, semua perkara yang mengandungi ancaman neraka adalah haram. Hukum, oleh itu hukum berkelakuan ganas dan mendedahkan aurat adalah haram. Murid-murid sekalian, jika perasan, untuk jawapan istinbat hukum yang kita bincangkan ini, ada tak poin yang tertinggal? Fikirkan. Ada kan? Poin yang ketiga iaitu kaedah nahwu ataupun i'rab. Tiada. Kenapa? Murid-murid kena rujuk buku teks untuk menjawab. Kalau dalam buku teks, tajuk hadis hukum tersebut tiada kaedah nahwu, maka tak perlulah ditulis. Kalau tiada maksud, tidak perlulah ditulis juga. Kalau tulis juga tidak mengapa, tapi tiada markah. Sebab nuzul ayat atau wurud hadis. Soalan sebab nuzul ayat atau wurud hadis ini akan muncul dalam soalan hadis hukum atau ayat hukum sama seperti soalan istinbat hukum tadi. Cara menjawab soalan ini ialah, pertama, kenal pasti watak dalam peristiwa ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada siapa.
Kedua, bila peristiwa berlaku dan di mana berlaku. Ketiga, ceritakan apa yang berlaku. Dan yang keempat, klimaks, iaitu sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kesudahan cerita tersebut. Jawapan mesti dalam bentuk poin juga. Contoh soalannya, jelaskan sebab nuzul ayat Qiyamul Lail. Jadi, cara menjawabnya ialah seperti ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu watak utama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kali pertama di Gua Hira. Bila peristiwa berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa terkejut dan pulang dalam keadaan ketakutan. Apa yang berlaku kepadanya? Baginda meminta isteri baginda menyelimutkan baginda, iaitu klimaks ataupun kesudahan cerita. Maka turunlah ayat ini. Tiada markah ya, cuma sebagai penyedap jalan cerita. Alhamdulillah, selesai kita hari ini untuk slot teknik menjawab subjek pendidikan syariah Islamiah kertas 1 dan 2. Sebenarnya ada lagi yang Ustazah nak kongsikan dengan anak-anak murid sekalian, cara menjawab soalan fiqh, soalan usul fiqh dan sudah tentulah soalan kebat. Tapi tak mengapa, insya-Allah di lain masa yang akan datang, Ustazah akan kongsikan bersama anak-anak murid sekalian. Semoga sedikit sebanyak murid-murid sekalian mendapat manfaat daripada apa yang Ustazah sampaikan ini. Akhir kalam, Ustazah doakan semoga berjaya. Tiada kejayaan tanpa usaha. Bitaufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.